Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bashirah binti Ramzi, nombor matrik 054717. Hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan tentang persepsi pensyarah FTI Indonesia tentang penubuhan model dan susu menurut syarak. Yang pertama, kita pergi kepada latar belakang kajian. Latar belakang kajian ialah air susu ibu adalah satu sumber makanan yang berkhasiat bagi seorang bayi yang baru lahir sehingga ia mencapai tahap umur maksimum untuk meminum susu ibu. Susu ibu adalah satu sumber protein untuk bayi yang mana ia boleh memberikan kesihatan kepada bayi dari segi pembesaran fizikal dan juga mentalnya. Di dalam Islam, Allah telah menyatakan tentang keperluan bagi ibu untuk menyusukan anaknya dari lahir hingga berumur 2 tahun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 233, "Wal walidatu yardi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah." Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Seterusnya, selain itu, Islam juga menyarankan kepada para ibu yang tidak mempunyai susu yang cukup dibolehkan untuk memberikan susu orang lain ataupun memberikannya kepada ibu susuan. Dengan sebab susuan itu, hubungan seseorang itu boleh menjadi mahram kepada keluarga susuannya dan haram untuk menikahi selamanya atas sebab susuan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab." Maksudnya, mereka yang haram dikahwini kerana keturunan, haram juga dikahwini dengan susuan. Pernyataan masalah. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tentang penubuhan bank susu dari sudut pandangan fuqaha agar semua orang mengetahui tentang penubuhannya menurut Islam. Ini adalah kerana dengan penubuhan bank susu tersebut kemungkinan boleh menyebabkan masalah yang timbul seperti berlakunya pencampuran perkahwinan antara adik-beradik susuan dalam satu perkahwinan yang mana hukumnya adalah haram. Selain itu, pengkaji juga mengkaji tentang hukum penubuhan bank susu berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Malaysia. Berdasarkan jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia kali ke-97 bersidang pada 15 hingga 17 Disember pada tahun 2019 telah membincangkan tentang hukum perubahan bank susu ini dan muzakarah tersebut berpandangan bahawa hukum penubuhan bank susu ibu adalah haram. Seterusnya adalah untuk meminta pendapat dan juga pandangan daripada pakar dan juga pensyarah FTI Indonesia tentang masalah ini dan kemudiannya menganalisis pendapat dan juga pandangan yang telah diberikan oleh pakar ataupun pensyarah FTI Indonesia tentang model bank susu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yino Aini binti Abdul Rahim, nombor matrik 054547. Seterusnya saya akan sambung bagi tujuan kajian ialah berdasarkan penyataan masalah yang telah dinyatakan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan bank susu dan pada pandangan fuqaha mengenai bank susu ini. Selain itu, ia menerangkan tentang maksud radha'ah yang dinyatakan di dalam Islam. Akhir sekali, untuk mengetahui tentang pendapat dan persepsi pakar yang mengetahui tentang fiqh kontemporari berkaitan bank susu ini. Seterusnya, objektif kajian. Mengkaji pandangan fuqaha tentang penubuhan bank susu, mengkaji tentang hukum penubuhan bank susu menurut Fatwa Malaysia, menganalisis pendapat atau pakar atau pensyarah FKI Indonesia tentang model bank susu. Seterusnya, soalan kajian ialah pertama, apakah pandangan fuqaha tentang penubuhan bank susu? Yang kedua, apakah hukum menubuhkan bank susu? Dan yang ketiga, apakah pandangan atau pendapat pakar tentang model bank susu? Seterusnya adalah sorotan literatur. Dalam artikel Bank ASI dari sisi agama serta kaitannya dengan hukum radha'ah daripada Mariah Ulfah serta Umar Hubis merupakan seorang ulama nasional yang menulis tentang Bank ASI. Beliau merupakan salah seorang yang melarang untuk pembinaan Bank ASI kerana ia akan menimbulkan masalah nasab atau keturunan dan lebih berbahaya yang mana ia berlaku pencampuran susu daripada wanita yang tidak dikenali. Selain itu, daripada analisis pendapat Yusuf Al-Qadrawi tentang
mengkonsumi susu dari bank air susu ibu. Daripada Rika Fauziah, terdapat segelintir para ibu yang tidak dapat memberikan anaknya air susu di atas faktor yang tidak dapat menghasilkan susu dengan cukup atau susu tidak boleh keluar kerana keadaan kesihatan ibu yang kurang baik. Terdapat juga sebahagian kaum ibu yang bekerja sehingga menyebabkan kekurangan masa untuk menyusukan anaknya. Atas sebab inilah muncul keperluan satu kekerasan yang mendirikan bank ASI ini untuk memenuhi keperluan air susu untuk bayi yang mana ibunya tidak dapat menyusukan anaknya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Faria binti Mazlan. Nombor matrik 054648. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian, iaitu pengkaji menggunakan reka bentuk kajian kualitatif. Yang kedua adalah lokasi dan populasi, iaitu UNIZA dan pensyarah UNIZA. Saiz sampel yang digunakan ialah seramai 10 orang. Teknik persampelan ialah persampelan bertujuan. Seterusnya, tata cara pemerolehan data. Yang pertama ialah kajian kepustakaan, yang kedua menganalisis dokumen, yang ketiga adalah temu bual. Seterusnya, tata cara penganalisan data. Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang benar, ia akan dianalisis. Usaha yang dilakukan dengan mengerjakan data menganjurkannya memecahkannya kepada unit-unit yang terkawal, mencari apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari dan memutuskan apa yang akan diberitahu kepada orang lain. Seterusnya, pengkaji akan menyaringkan data yang ada dan mengambil data yang berguna sahaja kepada kajian pengkaji ini. Seterusnya, pengkaji akan menulis kesimpulan ataupun verifikasi supaya data-data ini mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan. Selepas itu, menulis laporan untuk menyempurnakan kajian tersebut. Seterusnya, berkaitan dengan kepentingan kajian. Yang pertama, supaya dapat memberikan manfaat kepada orang lain, terutamanya masyarakat Islam di Malaysia ini. Ianya juga bertujuan untuk menambahkan dan memperluaskan keilmuan dalam pemikiran umat Islam. Yang kedua, dapat manfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam, yang mana sumbangan yang berbentuk ilmiah ini yang berkaitan dengan perkembangan hukum hakam Islam dan khususnya berkaitan tentang model bank susu ini dalam perspektif hukum Islam. Dapat memberikan sedikit maklumat ilmiah kepada peneliti dan juga masyarakat yang berminat untuk meluaskan ilmunya. Juga masyarakat di dalam terutama sekali di dalam hal-hal yang berkaitan fiqh kontemporari dengan sudut pandangan Islam dalam penelitian tentang bank susu ini. Dan yang terakhir adalah definisi operasional. Yang pertama ialah bank susu. Bank susu adalah satu tempat penyimpanan dari penyumbang air susu ibu yang akan diberikan kepada para ibu yang tidak boleh memberikan air susunya sendiri kepada bayinya atau memberikan kepada bayi yang memerlukan air susu ibu. Yang kedua ialah penyusuan. Penyusuan menurut Hafsah Muhammad 2002, ia bermaksud bayi yang diberikan susu ibu sahaja sehingga berumur 4 bulan, iaitu selama 120 hari, dan tidak diberikan makanan dan minuman lain kecuali ubat-ubatan, vitamin dan susu ibu yang diperah. Wallahu a'lam. Sekian sahaja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.